Hai, Assalamualaikum. Nama aku Acam. Hari ni aku bukan nak review pasal motor NVX ni. Itu nanti aku buat video lain. Macam aku cakap dekat korang, hari ni aku bukan nak review pasal motor NVX ni, tapi aku nak korang tengok betul-betul. Tengok betul-betul apa yang ada dekat motor ni, apa yang menarik dekat motor ni. Kamera nampak ke? Zoom sikit, zoom sikit. Itulah benda yang aku nak review hari ni. Carbon fiber ke carbon fiber. Macam korang tahu sekarang ni tengah musim PKP. So, pergerakan aku agak terhad. Aku tahu je ada orang yang message aku, ada orang yang komen minta review motor diorang. Tapi nak buat macam ni, sekarang ni kita tengah dalam PKP, so pergerakan tu agak terbatas. So aku minta maaf. Aku sebenarnya bosan masa PKP ni. Jadi aku buat keputusan untuk basuh motor aku, basuh kereta apa yang ada kat rumah ni. Itu je lah aku punya rutin sekarang ni. Masa aku tengah basuh motor NVX ni, aku tiba-tiba dapat ilham kan. Aku macam, kenapa aku tak review pasal apa yang ada kat motor aku ni? And aku nak tahu macam mana cara orang buat carbon fiber ni. So macam aku cakap tadi, hari ni kita akan review pasal carbon fiber sahaja. Bukan pasal motor ni tau. Kalau korang tengok, parts carbon fiber ni ada dekat F1, MotoGP, and dekat motor-motor yang mahal, superbike, and kereta-kereta supercar yang lain. Ciri-ciri carbon fiber ni, dia adalah satu benda yang kuat, and lagi satu dia ringan. So kalau korang nak laju, korang kena pakai parts yang ringan, barulah top speed sampai. Betul tak? Aku jatuh cinta dengan carbon fiber ni sejak aku tukar aku punya number plate ni dekat, nama kedai dia Zol Plate. Instagram dia zolplate_467 tak silap aku. Dan masa dekat kedai tu, diorang offer aku, bang, korang tak nak tukar, apalah korang kan, bang, kau tak nak tukar ke nombor plate carbon fiber? So aku jadi macam, carbon fiber? Tapi lepas tu, bila aku dah tengok diorang pasang barang carbon fiber ni dekat motor aku jadi macam, aku jatuh cinta lagi aku rasa dengan motor aku. And aku macam, oh, you're my darling. Aku rasa motor aku dah sangat cantik dah masa tu. Yelah, tapi dia cantik tapi tak laju. Ya ke tak laju? Adik aku kata tipu kat belakang. And start daripada lepas tu, aku jadi sasau pasal barang carbon fiber ni. And sasau aku tu sampai aku nak buat bantal aku jadi carbon fiber. Sampai macam tu sekali. Tak adalah, aku main-main je. So, apa yang point aku nak cakap kat sini adalah, aku nak belajar sesuatu benda yang baharu supaya aku boleh meningkatkan lagi pengalaman hidup aku. Macam tu. Kita masuk sikit pasal sejarah carbon fiber ni. Carbon fiber ni dah lama ada kat dunia, sejak 1879. Siapa yang cipta? Thomas Edison. Bukan Thomas and Friend. Thomas and Friend tu acik kau. Thomas Edison ni guna carbon fiber untuk filament lampu mentol dia. Fun fact, dia adalah orang yang pertama mencipta lampu mentol dekat dunia. Sebab dia guna carbon fiber ni adalah ketahanan haba benda ni sesuai untuk mengalirkan elektrik. Tapi masa tu carbon fiber digunakan untuk pembuatan lampu macam tu je lah. Masuk penghujung tahun 1950. Macam mana nak aku nak cakap ni? Viscose ataupun rayon menjadi bahan utama untuk membuat campuran ini. Wow. Akhirnya ia digantikan dengan bahan yang lebih cekap seperti polyacrylonitrile dan bitumen. Bitumal. Tak lah, nanti aku tak je lah bagi korang senang faham. Walaupun carbon fiber ni hanya sebahagian kecil daripada berat besi, tapi dia lagi kuat daripada besi. Kelebihan penting serat karbon ini adalah modulus tinggi atau kekuatan tegangannya. Benda ni memainkan peranan penting dalam meningkatkan struktur keras. And aku tengok pun sebab ini ayat Google, so aku tak ada masa aku nak hafal. Okay, cukup tu je. Aku hari ni nak review pasal carbon fiber, bukan nak cerita pasal sejarah dan juga sains. Kan? Sains sebab 4 korang sukalah. Ingat aku tak tahu ke? Jadi masa dekat Zol Plate tu, aku tanya, korang ambil barang carbon fiber ni dekat mana? So diorang jawab, diorang ambil dekat kedai nama dia Carbon Machine. So aku tanya,
kedai diorang tu kat mana. And diorang cakap kedai tu dekat Bangi Lama. Rumah aku dekat dengan area Bangi Lama juga. Kenapa aku cakap macam nak marah? Ni lagi buat aku jadi tertarik untuk aku lihat proses-proses macam mana diorang buat barangan carbon fiber ni. Aku pernah je berurusan dengan kedai carbon machine ni. Aku pernah sampai dulu dekat kedai dia. Aku tukar dada V. Ni kita orang panggil dada V lah. And yang parts yang ni bukan. Ini aku beli Shopee. Aku mengaku aku beli Shopee. Aku sebenarnya ada je banyak plan lagi. Aku nak tukar barang-barang carbon fiber dekat motor aku ni. Contohnya macam ni. Apa, mak guard, mak ngah, pakcik dia, cover CVT. Banyak benda aku nak tukar sebenarnya. Tapi inilah, hasrat aku tak tercapai sebab aku accident masa aku kerja Foodpanda. So motor aku agak dalam keadaan yang teruk. Jadi aku tak ada mood nak restore lagi motor ni. InsyaAllah lah pada masa akan datang aku akan restore balik motor ni. And kalau korang nak tahu time tu lah keluar meme Hani Com. Aku tergelak tengok video tu, kau tahu tak? Kalau korang tak tengok video dia lagi, ni aku sertakan video dia. Set mirror ni Hani Com. Hani Com saya buat hantar dekat Melaka. Harga memang berpatutan. Untuk CF ni Hani Com yang paling mahal, tak silap saya. Yang dia cakap macam tu lah. Untuk pengetahuan saya dia cakap macam tu. Hani Com yang paling kain yang paling mahal. Dekat dia harga boleh murah pun. Korang dah tengok kan? Tak apa, kita abaikan. Sekarang ni aku nak bawa korang pergi kedai dia, Carbon Machine. Korang temanlah aku. Jom ikut aku Okay, Assalamualaikum semua. Hari ni saya ada tetamu istimewa. Inilah bos Carbon Machine, Aidil. Aidil Okay. Assalamualaikum bang, sihat bang Alhamdulillah, sihat. Asal mana bang? Asal saya memang Kajang. Memang orang Kajang. anak jati Kajang lah. Oh, itu baik. Orang Kajang. Boleh abang cerita sikit bang, macam mana terdetik abang nak buat kedai Carbon Machine ni? Mana idea abang dapat untuk buat? Boleh je buat apa, repair motor apa semua, tapi kenapa abang nak buat carbon ni bang? Benda ni datang daripada minat lah. Punca mula-mula daripada saudara. Dia yang menggerakkan buat carbon. Saya macam, carbon benda ni macam, kita dulu benda ni mahal. So bila tahu carbon macam best je belajar. Minat lah. Benda ni datang daripada minat. Daripada buat saja-saja jadi serius. So buat benda ni daripada hujung tahun 2016. So bermakna daripada 2016-17 start betul-betul serius 2018. 2018 saya start buka kedai dekat Sungai Ramah Dalam. Sampailah sekarang. Carbon Machine ni pun datang daripada spontan lah. Terfikir sendiri, Carbon Machine macam sedap juga nama kan. Sebab fikirkan benda ni, apa misi aku dengan untuk buat carbon ni. Itu jadinya mission. Jadilah dia Carbon Machine. Memang wawasan lah bang ya. Ini soalan yang ramai orang nak tanya bang. Macam mana cara pembuatan carbon ni bang? Okey, cara pembuatan dia, first minat lah. Minat dengan sabar. Benda ni nak buat dia, kalau jenis orang yang tak boleh sabar dan buat sekadar memikirkan untung dan duit, mungkin tak boleh pergi jauh lah. Sebab benda ni memang kesabaran memang tinggi lah. Saya pun banyak belajar bersabar buat benda ni. Memang kadang kita dah lekat kain, salah gosok terkena kain, nak kena kopek balik. Memang kena banyak sabar lah benda ni nak buat dia. Apa beza yang balut dengan yang celup ni bang? Beza dia macam balut ni kita buat, kita pakai kain. Memang kain original carbon fiber lah. Kalau macam celup pula, dia bukan kain, dia macam saya filem kot. Filem dia letak atas air dan dia spray clear dan dicelup. Water transfer lah. Water transfer lah. So kualiti dia sangat berbeza lah. Macam original kain carbon ni, dia hidup. Dia hidup. Bandingkan dengan ada je yang
celup kualiti dia hampir-hampir sama, tapi tak 100% lah. Jauh lah kualiti celup dengan balut ni jauh kualiti dia. Macam mana sambutan komuniti dalam kalangan orang-orang motor ni bang? Sambutan alhamdulillah banyak, kita orang ni banyak tumpu kepada skuter lah. MVX dengan S-Max memang kata orang kalau yang geng-geng main S-Max ni banyak tahulah kita orang Carbon Mission memang kita orang banyak tumpu dengan S-Max. Banyak skuter lah. Sebab kenapa skuter tak lain? Sebab skuter ni orang nak modify engine kurang. Ada tu adalah pemilihan masing-masing kan. Tapi skuter macam mana make up pun 1-2 mesti nak kena ada carbon. Banding motor-motor lain pun boleh juga. Tapi benda ni main dengan minat lah, minat dan jiwa orang. So kiranya motor lain macam motor Y ke motor LC nak hantar pun boleh lah, no problem lah. Pun boleh je, tapi kita orang banyak tumpu untuk buat part ready stock dengan skuter. Y-Suku, LC ada je buat. Macam-macam motor pun boleh buat sebenarnya. Bukanlah kita orang buat skuter je. Tapi depend tengok pada kita orang punya order lah. Kadang ada orang hantar macam barang dah pack, kalau ambil ni takut orang tunggu lama. So kita tak nak macam tu lah. Benda tu mana-mana kedai karbon mesti akan ada situation tertangguh lama barang orang. Sebab banyaklah masing-masing punya cara kan. Kalau nak hantar part kereta pun boleh ke bang kat sini? Boleh. Part kereta interior atau exterior pun kita orang boleh buat. Tapi banyak, kalau part kereta banyak saya tumpu dengan barang interior lah. Kadang-kadang barang exterior macam bonnet, fender pun boleh buat. Tapi benda tu takut orang boleh sabar tunggu, saya ambil. Kalau katakan benda tu nak cepat, saya tak berani nak janji. Benda ni main dengan hasil kerja tangan. So bukan memang mesin yang buat dia, tapi mesin yang bergerakkan pun tangan. So takut benda tu tak terbuat. Hasil kerja kena kemas lah untuk satisfying the customer, betul lah. Ada artis tak bang yang pernah datang ke kedai ni bang? Artis pernah, Nabil Ahmad. Nabil Ahmad dia pun main motor skuter S-Max. So dia pernah datang sini lah. Kita orang kerjasama dengan Frando Brake dengan S-Max 3000. So jadikan motor Nabil ni kita orang punya projek lah. So full carbon lah motor Nabil Ahmad tu. Kalau korang nak tengok, boleh pergilah tengok dekat IG Carbon Mission. Ada saya post video dengan Nabil Ahmad. Ni bang, soalan paling kelakar sekali bang. Betul ke bang Hanicom yang paling mahal bang? Aduh, ni benda ni viral sangat. Pada saya lah, saya yang membuat carbon ni. Nak ikutkan kain carbon ni pun tinggi juga harga dia. Tapi sebenarnya bukanlah yang terpaling mahal Hanicom ni. Ada kain-kain lain yang lagi mahal. Cuma bezanya orang tahu dengan tak tahu. Kalau orang tahu lebih dalam, dia tahu kain itu mahal, kain ni harga macam mana. So harga pun depend pada si pembuat dan penjual yang jualkan corak kain ni, harga dia macam mana. Nak ikutkan kain paling mahal ada je pada saya Reflect, Camo, itu lagi mahal lah daripada Hanicom. So bukan Hanicom, Hanicom. Korang memang buat hal lah korang ni. Hanicom asal boleh dia tu. Okey bang, abang ada apa-apa pesanan bang untuk orang yang baru nak start niaga bang? Tak kisahlah carbon ke, buat pisang goreng ke, apa ke. So pesanan saya untuk orang yang baru bermula nak berniaga dengan apa, ekonomi sekarang yang macam-macam jadi sebabkan pandemik ni kan. So untuk berniaga, ikhlaskanlah hati, buat dengan minat, dengan ikhlas. Jangan terlalu mengejarkan keuntungan dan kewangan. Sebab benda ni duit kita kejar tak dapat. Cuba buat. Memanglah duit memang penting untuk kita hidup, tapi cuba benda tu jangan letak yang utama, letakkan mungkin yang ketiga, keempat. Yang firstnya kualiti lah. Tak kisahlah apa buat apa sekalipun, walaupun goreng pisang, keropok lekor, jadikan goreng pisang tu dengan keropok lekor tu kualiti paling sedap. So nanti kita akan cerita lah benda-benda yang lain, kita akan masuk dalam. Kain pula. Ngam. Bye-bye. Okey, kita berbalik dengan kain. Saya nak ceritakan kain apa yang saya ada. Ni je lah kain ada. Pada saya, kain yang mahal ni Camo Flash. Kain ni tak semua orang lah tahu. Dia ada peminat-peminat dia. Kain ni adalah peminat dia, tapi jarang-jarang lah orang tahu. So inilah kain Camo yang pada saya harganya agak tinggi. Katakan barang tu harga 500, dia boleh jadi 800 sebabkan kain saja.
Bukannya sebab gam semua kita pakai sama, sebabkan kain saja dia boleh pergi harga tinggi. Memang datang pun mahal harga ni. So inilah sedikit sebanyak untuk camouflage. Next, seterusnya apa yang saya ada, ini honeycomb punya abang. Dia seakan-akan honeycomb, tapi dia 3D cube saya panggil. Ni 3D cube punya kain. Boleh katakan, tak tahulah adik-beradik ke sepupu-sepapat honeycomb. Seakan-akan sama lah, cuma beza dia corak dia lah. Yang ni honeycomb mahal tu. Duduk, dia letak dia pun sebelah-sebelah. Memang seakan-akan sama lah. So next seterusnya, ini kain yang biasa carbon memang inilah. Walaupun dekat MotoGP ke F1 ke, F1 lain sikit lah. Memang kain ni lah. Ni kain twill nama dia. Ni kain twill. Okey, pasal kain ni dia ada apa orang panggil, kekuatan dia tau. Apa tujuan kilang keluarkan kain bentuk macam ni, bentuk macam ni. Apa yang saya tahu, kain yang paling keras, paling susah nak potong dan untuk kekuatan lah adalah Kevlar. Inilah kain untuk buat body F1. Memang kain ni potong dengan gunting pun kadang-kadang tak let. Memang tak tahulah kenapa kain dia memang liat. Orang kata Kevlar ni lah kain kalis peluru. Buat kalis peluru baju polis tu kan. Ni kain dia. Kevlar zigzag, dia ada Kevlar H. Tapi dekat Malaysia ni, kain-kain jenis macam ni dah jadi trend untuk kekemasan kereta dan motor lah. Macam luar negara, carbon fiber ni sebenarnya bukanlah satu kekemasan, tapi sebenarnya diorang pakai untuk lighten, untuk ringankan body. Respect lah orang kata, untuk race punya. Baru top speed sampai. Baru top speed sampai, baru cincin macam tu jadi dia. Saya orang 160 tak goyang. 160 tak goyang, tapi tangan saya goyang. So yang jarang kita temui lah kalau katakan. Jarang jugalah kain putih ni. Kain putih ni sebenarnya macam-macam kita boleh buat. Cuma tinggal lagi orang tahu dengan tak tahu. Kain ni sebenarnya dia boleh jadi sumpahan, jadi warna biru, warna purple, apa warna pun sebenarnya boleh. Tapi saya belum start projek lagi lah dengan kain putih ni. So ini je lah kain yang saya ada. Sebenarnya ada lagi kain yang mahal, tapi stok dah habis. So saya keluarkan apa yang saya ada je lah. Inilah jenis-jenis kain dia yang saya ada dengan yang ada dekat Carbon Mission sekarang. Nak bagi tahu, inilah motor saya. Motor cari rezeki. So kadang motor orang cari rezeki ni tengah jalan, tapi saya jadikan motor saya ni model lah. Untuk kadang orang datang sini nak tengok part apa yang dah siap. Inilah contoh apa yang ada. So carbon ni pun sebenarnya kita boleh tanam nombor plate ni. Ni dia tak timbul ni, dia tanam. Inilah motor saya akan jadi next project saya. Jadikan motor ni full inner carbon LC. Jarang orang buat LC full carbon dengan inner. Kebanyakan Wasuku. Wasuku yang banyak lah kan. Tapi LC ni jarang-jarang ada. Untuk full carbon, tak tahulah pada saya yang membuat carbon ni belum ada lagi full inner LC. Saya cubalah. Sebab terlalu rumit untuk part motor LC ni. Nak jadikan dia full carbon, bahagian inner kunci ni, ini bawah dia lah. Sebab bentuk dia terlalu rumit sangat. Tapi apa yang saya ada skill apa yang saya ada, saya akan cubalah untuk mempercayakan orang yang Carbon Mission sebenarnya bukan sekadar part motor je kita boleh buat. Kereta boleh. Kalau ada orang nak buat van ke, lori ke, insyaAllah saya akan cubalah benda tu. Rumit, susah macam mana pun, insyaAllah apa yang saya ada, saya cuba bagi komitmen 100% untuk jadikan part carbon dengan apa yang orang bayar dengan saya bagikan hasil yang kualiti, insyaAllah. So inilah sedikit sebanyak apa yang ada kat motor saya. Contoh-contoh yang dah siap. So ni belum fully finish lagi lah orang kata. Tak siap lagi. Buat benda ni motor sendiri. So buat time bila kita free je lah. Okay, inilah tempat saya. Proses saya lah. Proses tempat saya buat kerja untuk naik gam resin epoxy. Saya memang pakai epoxy. Sebenarnya
resin untuk buat karbon ni macam-macam jenis ada. Tapi orang tahu lebih mendalam dengan karbon ni, resin yang paling kualiti adalah epoxy. So saya pakai daripada Race Epoxy lah. Inilah tempat saya naik gam. Mungkin ada orang nak tahu macam mana kedai carbon machine. So kedai carbon machine ni kedai usang je. Bukanlah kedai yang gah orang kata. Inilah apa yang saya mampu ada, inilah tempat saya cari rezeki. Ni proses-proses yang tengah buat lah. Contohnya ini baru first layer part. So kita dah lekat kain, kita akan naik gam. Dah naik gam, kita akan fitting dia ikut bentuk dia. Ini baru proses satu layer lah. So bila dah proses layer gam by gam, bila dah tebal, kita akan gosok sampai dia rata. Macam kata ni kita dah gosok tapi belum cukup rata lagi. So kita nak kena naik gam dia lagi untuk bagi dapat balik surface dia yang asal. Bukan mudah lah benda ni. So kadang kalau katakan benda macam ni, macam mana kita nak jadikan shape dia, memang kena banyak sabar lah benda ni. Macam mana kita nak jadikan finishing dia yang kemas, kita nak dapatkan alur kain dia yang serata. Skill lah benda ni, skill. Bukan kalau kemahiran pun adalah salah satu lah kan. Tapi benda ni memang saya buat benda ni datang daripada fikiran sendirilah. Macam mana kadang-kadang kita ada juga belajar dengan orang. So kita tanya kawan-kawan. Macam saya ada grup carbon fiber Malaysia dekat handphone. Dalam grup itulah banyak kita bertanya, kita bagi balik apa yang kita ada. So ilmu ni kalau sekadar kita ada, kita simpan untuk kita sendiri, dia jadi tak ada manfaat. So makna bila ada rezeki kita kongsi, ada ilmu kita kasih. So kalau kita simpan untuk diri sendiri, kita tak ajar orang, so benda tu tak ada manfaat. Apa yang kita ada, kita bagi, insya-Allah Allah akan bagi lagi apa yang kita mahu. Kadang-kadang benda-benda macam ni yang tak terfikir di akal tiba-tiba datang. So benda ni memang bila kita jiwa dengan dia, kita buat benda ni, insya-Allah lah hasil kualiti dia memang the best. Okey, tadi kita dekat part bahagian gam lah, untuk layer by layer kita naik gam. Cuma saya nak bagi tahu apa yang saya pakai. Ini adalah epoxy. Saya beli daripada ni lah, Race Work. Dengan abang Race saya beli. Memang dalam Lembah Kelang, boleh kata dalam Malaysia jugalah. Dalam Malaysia ni epoxy memang banyak lah orang ambil barang dengan dia. Epoxy ni memang pada saya epoxy dia yang paling berkualiti, mudah pakai, tak banyak bubble. Mudah lah epoxy dia ni. So tu pasal epoxy lah. Okey, kita pergi ke part bahagian kita finishing part. Finishing part saya pakaikan clear 2K medium slow. So clear ni sebenarnya macam-macam je ada. So saya lebih selesa dengan brand ni lah. Memang dia punya finishing, clear gloss dia memang lagi sekali. So clear, bila kita dah clear, bukannya terus benda tu dah settle, tidak. Lepas clear, kadang-kadang bila badan kita penat, kita spray clear, tangan dah lengur, mesti akan ada meleleh, ada bintik-bintik lah, apalah. Kerja kita manusia bukan perfect. So kerja pun kadang-kadang bukanlah yang, bila kita okey, mood kita best, orang pun mesti gila lah. Kita sendiri buat, kita sendiri puas hati. So bila dah clear, apa yang kita buat, kita akan polish. So polish pun kita pakai bukanlah yang branded lah juga saya pakai. So macam ini satu botol pun 190. Ini untuk finishing gloss punya. So ni compound dia. Inilah part polish apa yang saya pakai. Contohnya selalu pack polish yang saya pakai 3 jenis ni lah. Dia ada guna dia. Yang ni untuk ini sini, ini sini. Tiga jenis polish yang saya pakai. So memang polish ni pun nak kena pandai polish jugalah. Kadang kalau kita polish tak betul, dia jadi gloss tak naik. Ada kesan cala, spider web. Pada orang-orang yang main polish ni tahulah macam mana polish ni bukan satu benda mudah jugalah. Inilah part polish yang saya pakai. Dan gun untuk spray clear pun
main peranan, sangat-sangat main peranan. Apa yang saya pakai ni pun 700 600 lebih juga, brand Dur. Ni pun main peranan lah. Gun clear kita ni pun sangat main peranan. Feel lah, feel. Sebenarnya murah punya pun boleh je, tapi feel kita nak bekerja kan, saya lebih suka barang benda tu berjenama. Saya akan tengok orang pakai macam mana, saya akan pilih lah. So inilah yang mula-mula buat carbon, saya teringin sangat nak gun ni. Alhamdulillah Allah izinkan saya dapat. Cuma dah ada yang ni, baru kita kenal brand lain pula, nak pula yang tu. Kita manusia mana pernah puas. So polish pun saya pakai pun branded juga, brand Sanpo. Memang branded punya polish lah. So inilah sedikit sebanyak barang apa yang saya pakai. Dan sana ni barang-barang yang dah finish, dah siap lah. Ni barang-barang yang dah siap clear, dah siap polish. Inilah hasil kerja tangan tim Carbon Mission. Okay, so macam mana korang nak contact dengan Carbon Mission? Okay, saya bagi tahu. Sebenarnya Carbon Mission ni ada dua. Satu Carbon Mission saya, ada lagi satu Carbon Mission Plate. So partner saya lah, dia memang buat plate je. So korang kalau katakan nak buat plate, korang boleh tengok IG nanti. Kita akan bagi kat bawah Carbon Mission dan Carbon Mission Plate. So saya ni tumpu pada part motor, kereta, pelbagai lah. So Carbon Mission Plate dia memang tumpu dengan plate, plate motor, plate kereta, lori, van. Macam-macam plate dah lah dia buat. So kalau katakan plate korang nak buat korang punya brand, stiker korang pun kita boleh buat juga. Macam-macam lah sebenarnya. Carbon ni sebenarnya macam-macam benda boleh buat. So saya ulang balik kenapa nama saya Carbon Mission. Mission saya dengan carbon ni bukanlah sekadar part motor kereta. Saya nak jadikan carbon ni, jadikan apa orang kata, barang-barang rumah, perabot carbon. Belum pernah ada lagi orang buat. Saya pun tak cukup masa untuk hasilkan satu produk barang rumah. Macam kata perabot, letak apa-apa barang lah, benda tu jadi letak kat rumah macam carbon. Belum pernah orang buat. Itulah kenapa jadinya Carbon Mission. Misi saya lah untuk jadikan carbon ni benda-benda yang lain daripada motorsport. Motorsport selalunya dengan carbon memang takkan lari. Motorsport memang takkan habis. Main motor, kereta mesti nak kena ada carbon. This is Malaysia. Dengan carbon tak boleh lari. So insyaAllah kalau diizinkan Allah, saya akan cuba hasilkan satu produk luar daripada fikiran kotak. Barang-barang bukan motorsport adalah carbon. Okay guys, so sampai sini sajalah saya punya penerangan tentang apa yang saya ada dengan Carbon Mission. Terima kasih korang sudi luangkan masa untuk layan video saya. Semoga Allah memberkati korang semua. Semoga dipermudahkan segala urusan. So apa pun SOP, jaga keluar rumah bila penting. So saya nak bagi tahu, Carbon Mission ni saya kerja di rumah. Saya bukan keluar ke apa. So kadang-kadang mungkin adalah orang kata tanya, Carbon Mission boleh buka? So sebenarnya bengkel saya dengan rumah sebelah-sebelah saja. Bukanlah saya kena pergi jauh. So saya stay at home and work from home. Assalamualaikum guys. Jumpa lagi insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Amin. Ada sedikit sebanyak penghargaan saya lah untuk awak sudi datang sini review tempat saya cari rezeki ni. So ni ikhlas dari saya lah. Saya apa, orang kata hargailah sanggup datang sini untuk interview saya, entertain ni. Inilah barang-barang untuk Acam. Semoga Acam NFS dimurahkan rezeki, semakin berjaya, sukses. Ni barang-barang ikhlas dari saya lah. So ni carbon Anicom saya bagi, kata penghargaan saya lah untuk Mak Acam. Korang kena subscribe Mak Acam, korang kena tengok video-video dia. Ini semua untuk Mak Acam. Ni ikhlas daripada saya, daripada Carbon Mission. Ini jelas sebab dia pakai MVX. Kita pun buat part MVX. Inilah barang yang kita bagi dekat dia. Benda ni pada saya mungkin berharga pada orang, tapi
harga keikhlasan Mat Acam datang sini untuk review carbon mission ni lah. Sebab dia orang kata saya balas balik dengan ini. Anicom bai. Anicom bai. Bukan main. Kita ni je lah. No hal tu. Thank you lah. Ya Allah. Aku appreciate gila. Aku tak tahu pula korang nak bagi ni. Benda ni pun tak ada terfikir dalam tiba-tiba kemas-kemas sikit kat dalam. Aduh, alhamdulillah. Ada barang ni tak terjual lah, tak boleh kita bagi kat Mak Acam. Terima kasih. Tak tahu nak cakap macam mana. Gila lah. Alhamdulillah. Ni kalau beli pun ada 1,000 juga. Ya, 1,000 tak lari kat ni. Alhamdulillah. Okey, korang jangan lupa subscribe channel Mak Acam untuk support video dia dengan carbon mission. So gratis guys. Shut up.